Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Mat Zohir. Hari ini saya akan menceritakan tentang perakaunan koperasi. Okey, ini adalah agenda. Pertama sekali, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, masuk koperasi, audit koperasi, fungsi audit koperasi, perakaunan untuk koperasi, kehendak untuk simpan buku, rekod, akaun dan sebagainya, keuntungan modal, untung bersih, pengagihan untung bersih teraudit, penyelenggaraan akaun, penyata kewangan dan laporan lembaga, pengauditan, perbandingan, cabaran aplikasi perisian perakaunan dalam pengurusan kewangan koperasi sekolah. Kesimpulan, ini adalah Suruhanjaya Koperasi Malaysia adalah satu identiti diperbadankan pada 1 Januari 2008 yang dulu dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia dan telah wujud semenjak 1922. Okey, masuk koperasi adalah pertubuhan orang berautonomi yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi keperluan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui satu perusahaan milik bersama dan dikawal secara demokrasi yang berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Dan ini adalah merupakan beberapa contoh koperasi di Malaysia, antaranya Koperasi Telekom Berhad, Koperasi Bidur Berhad, Koperasi Polis Diraja Pulau Pinang Berhad, Koperasi Seberguna Kampung Tasik Cempedak Berhad. Okey, di Malaysia juga di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia ada audit koperasi yang bertanggungjawab mengendalikan urusan pengauditan dan perakaunan koperasi. Tugas dan tanggungjawab ini terletak di bawah program kawal sedia. Objektif audit koperasi mewujudkan sistem perakaunan seragam dan teratur serta pengurusan kewangan yang cekap bagi koperasi-koperasi, memastikan pelaksanaan proses pengauditan yang berkesan dan kemaskini ke atas akaun-akaun koperasi, memastikan pandangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ke atas akaun-akaun yang diaudit disediakan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Koperasi. Okey, ini adalah fungsi audit koperasi, beri pandangan Suruhanjaya, menjalankan audit berkanun, menjalankan audit penyiasatan, memberi kelulusan kepada individu yang layak untuk audit akaun koperasi, urus dan pantau kutipan hasil fee audit Suruhanjaya, mengurus kumpulan wang amanah pendidikan koperasi, mengurus kumpulan wang amanah pembangunan koperasi, mengurus akaun pelikuidasian dan akaun kumpulan wang pusat koperasi. Dan ini adalah perakaunan untuk koperasi. Perakaunan koperasi adalah kaedah mencatat dan laporkan hasil kewangan urus niaga perniagaan. Akaunten mencatat urus niaga perniagaan koperasi dalam jurnal harian. Rekod-rekod ini kemudian digunakan untuk menghasilkan pelbagai laporan kewangan. Penyata kewangan yang disediakan dalam perakaunan koperasi adalah sama dengan penyata kewangan yang dibuat di syarikat lain. Dan ini adalah objektif perakaunan untuk koperasi, memastikan ahli koperasi dikenalikan dengan cekap dan dengan cara simpan dan selenggara buku akaun dengan betul, melindungi sumber dan dana koperasi dan juga ahli koperasi. Dan ingat, dan ini adalah fokus untuk perakaunan koperasi. Fokus dia adalah peningkatan keadaan ekonomi anggota ahli koperasi dengan gunakan sumber yang disumbangkan oleh mereka. Dan memastikan ahli mendapat bayaran setinggi mungkin dalam bentuk pendapatan dan dividen, dan dengan cara bantu ahli menghasilkan lebih banyak dengan berikan input yang diperlukan dan latihan kepada mereka, perbaiki dan mengekalkan kuantiti dan kualiti hasil sebelum dibawa ke peringkat seterusnya, mengurangkan perbelanjaan. Dan di bawah Seksyen 38 Akta 665 Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Suruhanjaya perlulah simpan buku, rekod dan akaun yang sepatutnya disimpan, menyediakan tahun kewangan itu suatu penyata kewangan Suruhanjaya yang mengandungi kunci kira-kira dan akaun pendapatan dan perbelanjaan dengan sebab segera yang dilaksanakan selepas berakhirnya setiap tahun kewangan. Dan di bawah Seksyen 55 Akta 502 Akta Koperasi 1963, yang pertama, mengkreditkan dalam akaun rizab modal segala keuntungan modal yang diperoleh
daripada jual tanah atau bangunan atau kedua-duanya, penilaian semula tanah atau bangunan atau kedua-keduanya. Dan untuk perkara kedua, keuntungan modal yang disebutkan dalam 1A di atas itu boleh digunakan oleh koperasi berdaftar untuk keempat-empat atau mana-mana salah satu saja. A. Penerbitan share bonus. B. Penghapusan kira kerugian terkumpul. C. Penghapusan kira kerugian modal. Dan D adalah mewujudkan suatu kumpulan wang penebusan share bonus. Di bawah seksyen 56, untuk bersih audit untuk satu koperasi bagi setiap tahun kewangan hendaklah ditentukan selepas ditolak belanja pengendalian, peruntukan bagi hutang lapuk, hutang ragu, susut nilai aset dan penghausan nilai pelaburan. Seksyen 57, tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah bayar dalam kumpulan wang rizab tidak kurang daripada 15% daripada untung bersih teraudit bagi setiap tahun kewangan. Okey. Dan di dalam seksyen 58, penyelenggaraan rekod perakaunan dan rekod lain yang menerangkan dengan secukup penyelenggaraan akaun rekod perakaunan dan rekod lain yang diterangkan yang menerangkan dengan cukup tentang transaksi dan kedudukan kewangan koperasi berdaftar itu dan subsidiari atau subsidiari jika ada. Okey. Menyediakan dari semasa ke semasa akaun perdagangan, untung rugi dan kunci kira-kira yang benar dan saksama serta apa-apa dokumen yang dikehendaki dikepilkan padanya. Hendaklah menyebabkan rekod itu disenggara mengikut cara yang membolehkan diaudit dengan mudah dan sepatutnya. Okey, tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah catat yang sesuai dibuat dalam rekod perakaunan dan rekod lain dan segera yang mungkin, tetapi tidaklah lewat daripada 30 hari daripada selesai transaksi berhubung dengan catatan itu. Okey, penyelenggaraan akaun dalam seksyen 58, tiap-tiap koperasi yang berdaftar hendaklah menyediakan segera yang mungkin tetapi tidak lewat daripada 2 bulan selepas tamat setiap tahun kewangan akaun perdagangan, untung rugi, kunci kira-kira serta apa-apa dokumen yang dikehendaki untuk pengauditan. Okey, rekod yang disebutkan dalam subsection 1 yang sebelum tadi perlulah disimpan di pejabat berdaftar koperasi atau di mana-mana tempat yang difikirkan patut oleh lembaga dan hendaklah terbuka bagi setiap masa untuk diperiksa oleh ketua pendaftar dan siapa-siapa saja yang diberikan kuasa olehnya secara am ataupun bertulis. Okey, penyata kewangan dan laporan lembaga. Okey, dalam seksyen 59, setiap koperasi berdaftar hendaklah pada satu tarikh tidak lewat daripada 18 bulan selepas pendaftarannya dan selepas itu tiap-tiap koperasi yang berdaftar pada tarikh tidak lewat daripada 18 bulan selepas pendaftarannya dan selepas itu sekurang-kurangnya dalam setiap tahun dalam tiap-tiap tahun kalender membentangkan di mesyuarat agung tahunan. Okey. Untuk A, okey, yang ini dalam A yang untuk satu ni, akaun perdagangan dan untung rugi, penyata sumber, penggunaan wang bagi tempoh semenjak akaun yang sebelumnya atau dalam hal akaun yang sama semenjak akaun koperasi itu atau subsidiari jika ada disediakan setakat tarikh tidak lebih daripada 12 bulan sebelum tarikh mesyuarat agung itu. Okey, yang B, kunci kira-kira setakat tarikh akaun itu disediakan. C, laporan yang ditandatangani oleh pihak lembaga berkenaan dengan kedudukan hal ehwal koperasi berdaftar itu dan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya jika ada. Laporan juruaudit
pandangan ketua pendaftar yang disebut dalam subsection 2 tentang akaun dan kunci kira-kira koperasi berdaftar dan subsidiari atau subset subsidiarinya jika ada. Okey, seterusnya ini adalah subsection kedua di bawah bukan subsection 2, ini adalah section 59. Perkara yang kedua, akaun dan kunci kira-kira satu koperasi berdaftar dan subsidiari jika ada dan yang telah teraudit sewajarnya dikemukakan kepada anggota tidak kurang daripada 15 hari dan dikemukakan juga kepada ketua pendaftar tidak kurang daripada 30 hari sebelum mesyuarat agung tahunan, dan ketua pendaftar itu boleh memberikan pandangan sebagaimana yang difikirkan patut mengenai akaun dan kunci kira-kira itu. Seperti yang disebutkan sebelum ini, inilah dia maksudnya memberikan ketua pendaftar. Seperti yang ini. Okey, nampak tu. Yang E ni, pandangan ketua pendaftar disebut dalam subsection 2. Inilah dia yang disebutkan dalam subsection 2. Okey. Seterusnya, dalam pengauditan yang merupakan subsection section 60, tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah menyebabkan akaunnya diaudit sekurang-kurangnya sekali dan tiap-tiap tahun kewangan oleh seseorang yang diluluskan oleh ketua pendaftar. Walau apa pun, subsection 1, subsection yang ni satu ni, ketua pendaftar boleh pada bila-bila masa atas kehendaknya sendiri atau permohonan satu koperasi pendaftar mengaudit atau menyebabkan diaudit akaun mana-mana koperasi berdaftar. Okey, ini adalah perbandingan untuk perakaunan koperasi dengan perakaunan untuk identiti swasta. Okey, perakaunan untuk koperasi dia perlu mengikuti Akta 502, Akta Koperasi 1963, Akta 665, Akta Koperasi Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 207, Undang-Undang Kecil. Dan tetapi untuk entiti swasta perlu ikut standard pelaporan entiti swasta Malaysia atau dalam bahasa Inggeris MPERS. Okey. Wang yang diperolehi daripada koperasi dapat daripada yuran masuk. Macam yuran masuk tu kalau ahli anggota tu masuk dalam sesuatu koperasi perlu dibayarkan yuran, dan yuran tu tidak boleh diambil semula kecuali jika permohonan dia untuk menjadi anggota itu ditolak. Okey, share sama ada dibeli. Yang ketiga, simpanan khas daripada anggota, deposit atau pinjaman, lebihan yang dibawa ke akaun risap, derma dan pemberian. Dan ini adalah dalam seksyen 50, Akta 502, Akta Koperasi 1993. Okey, tapi dalam swasta pula dapat modal daripada pinjaman, pelabur ataupun sumbangan daripada pemilik. Dan tujuan untuk perlukan maklumat perakaunan bagi koperasi untuk memastikan kelestarian dan kelangsungan hidup di pasaran. Tetapi untuk entiti swasta pula lebih fokus ke arah kecairan dan keuntungan. Okey, ini saya kongsikan artikel yang saya jumpa. Artikel ini berkaitan dengan cabaran aplikasi perincian perakaunan dalam pengurusan kewangan koperasi di sekolah. Artikel ini pada tahun 2018 daripada Hamsidah Abu Hassan, Aini Aman, Khairul Azman Aziz dan Syahbudin Senin. Okey. Daripada jurnal bahasa Inggeris adalah Asian Journal of Accounting and Governance. Okey. Dalam artikel ni
memberitahukan bahawa koperasi-koperasi sekolah di Malaysia telah menggunakan sistem perisian perekonomian yang dinamakan SEKKOP 123 yang telah menjangkau usia sekitar 10 tahun. Okey, sistem ini bertujuan membolehkan pihak koperasi sekolah menyediakan laporan yang sesuai untuk diaudit dalam jangka masa yang ditetapkan. Dalam sistem SEKKOP ini ada 3 fungsi. Pertama, pengurusan keanggotaan, pengurusan perakaunan, perniagaan, dan ketiga, perekonomian koperasi sekolah. Okey, sistem ini membolehkan membuatkan pelaporan kewangan disediakan, tetapi tidak semua sekolah yang menggunakan sistem ini secara menyeluruh. Maksudnya mereka guna juga sistem ini, tetapi mereka guna hanya untuk satu fungsi saja, iaitu sistem perekonomian. Okey, dan ini adalah merupakan beberapa, dan dalam artikel ini membincangkan apakah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru koperasi dalam menggunakan perisian skop. Okey, dan isu dia kat sini, isu dia dalam artikel ini adalah isu penggunaan perisian tersebut yang kurang berjaya, dan seterusnya bagaimanakah pihak angkasa. Angkasa ini adalah singkatan daripada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Okey, bagaimanakah pihak angkasa dapat bantu aplikasikan perisian SEKKOP agar digunakan dengan lebih berkesan dan berterusan. Okey, ini adalah ringkasan daripada artikel yang saya baca itu. Okey, ini adalah cabaran dari aspek kualiti sistem. Pertama, kurang kepercayaan. Okey, maksudnya kat sini bendahari itu dia akan fikir alternatif lain untuk sediakan akaun. Misalnya dia akan gunakan Excel. Kedua, sistem skop itu sukar digunakan, sukar diselenggara, menyebabkan hanya pihak angkasa sahaja yang boleh diselenggara. Kurang kesesuaian, bermaksudnya kurang relevan dengan keperluan semasa. Okey, dan ini adalah bagaimana pihak angkasa itu dia atasi balik cabaran ini dengan menyediakan khidmat senggara kepada bendahari sekolah. Dan ini adalah dalam aspek kualiti maklumat, ketidaktepatan, maklumat tidak tepat, ketidakcukupan, kurang cukup, tidak terkini, laporan tidak seperti dikehendaki. Jadi, macam mana cara untuk atasi adalah pihak angkasa memberikan khidmat berterusan, pegawai khidmat untuk bantu koperasi berterusan dengan menyediakan pegawai khidmat untuk bantu koperasi-koperasi itu. Okey, kualiti perkhidmatan pula, manual pengguna tidak terkini, kemudahan kurang cekap, fasilitator kurang cekap. Okey, so jadi atasinya dengan cara latihan dalam perkhidmatan seperti khusus pada guru koperasi, latihan kepada fasilitator. Okey, dalam aspek individu pula, ini tu kurang berkemahiran komputer, tiada berpengetahuan perakaunan, dan jadi kurang bermotivasi. Okey, jadi macam mana untuk selesaikan? Dengan cara bekerjasama dengan JPN, pengurusan waktu mengajar, pelepasan kelas, dan seterusnya. Dalam aspek persekitaran, perasaan yang kurang selesa, halangan tugas hakiki, kurang sokongan pihak pengurusan sekolah. Okey, kesimpulan daripada perekonomian untuk koperasi, penyata kewangan yang disediakan dalam koperasi adalah sama dengan penyata kewangan yang dibuat di syarikat lain, tetapi fokus perekonomian koperasi untuk peningkatan keadaan ekonomi anggota ahli koperasi dengan menggunakan sumber yang disumbangkan oleh mereka, dan memastikan ahli koperasi mendapat bayaran setinggi mungkin dalam bentuk pendapatan dan dividen. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.